mencari kebenaran dalam beragama. Ya. Kalau manusia mengkaji, meneliti sesuatu dan mencari kebenaran, dan dia akan bertemu dengan kebenaran, insya-Allah. Sebab jalan-jalan kebenaran ni bukan jalan yang payah. Jalan yang kita boleh sampai, kita boleh bertemu dengan dia. Salmanul Farisi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berguru dengan seorang guru. Habis tu guru kata, kalau kamu lebih lagi pergi satu, last kali dia kata, kalau kamu nak cari, pergilah kamu ke Mekah, kerana tak berapa lama lagi akan bangkit Nabi terakhir di Mekah. Dia pergi ke Mekah, dan kebetulan Nabi SAW istihar baginda sebagai Rasul, dan Salmanul Farisi dia tak kenal mana satu Muhammad, mana satu Rasul, ya. Cuma dapat berita, ya, cari orang nama Abu Bakar. Dia jumpa dengan Abu Bakar, lalu diberitahu nak jumpa Nabi Muhammad, ya. Abu Bakar kata boleh, tapi sangat bahaya. Siapa pergi jumpa Muhammad bahaya, ya. Pelik kereta dia ambil, ke zaman kita dululah, ya. Dia boleh jaga. Dia kata ginilah, kalau kamu nak jumpa juga boleh, aku berjalan depan kamu, kamu ikut aku di belakang, ya. Kamu buat tak kenal aku. Bila ada orang musuh depan, bahaya, orang ni yang jahat, aku akan tunduk macam nak ambil sesuatu. Kamu potong aku ni, ya. Kamu jangan berhenti. Bila aku berhenti, tunduk ambil benda, kamu potong aku ni, pergi ke depan lagi, macam kamu bukan ikut aku. Tak lama nanti aku akan potong, kamu ikut aku balik. Begitulah nak cari, tak temu Nabi, hingga dia masuk bertemu dengan Nabi SAW. Kata dia, kali pertama aku lihat muka Nabi Muhammad SAW, aku tahu ni bukan muka pembohong. Aku tengok muka Nabi, aku kenal dah, ni bukan muka pembohong. Muka menipu lain, tuan-tuan, ya. Takkan tak boleh beza muka menipu dengan muka jujur, ya. Kata dia, aku tengok muka Nabi Muhammad, aku kenal ni bukan muka pembohong. Akhirnya Salman mengucap syahadah, masuk Islam. Orang mencari kebenaran akan jumpa kebenaran. Hari ini, ya, Eropah sekarang sedang melahirkan anak-anak Islam. Barat sekarang sedang mengandung dan sedang melahirkan anak-anak Islam, ya. Siapa sangka, tuan-tuan, mereka pergi serang negara Islam, orang Islam jadi pelarian. Orang Islam jadi pelarian. Pelarian ke mana? Pergi ke Amerika, pergi ke England, pergi ke Perancis, pergi ke Jerman, pergi ke Sweden, sebagai pelarian. Di sana orang Islam duduk sebagai seorang Muslim di Barat. Oleh kerana polisi Barat ni polisi terbuka, bebas mengamalkan agama masing-masing selagi tak ganggu agama lain, maka Islam terus berkembang, berkeluarga. Sekarang baru saya nampak hikmah Allah Ta'ala. Malaysia dijajah oleh England, Indonesia dijajah oleh Belanda, Libya dijajah oleh Itali, dan banyak negara lain. Semua tanah jajahan ini ada hubungan dengan negara yang menjajah dia. Macam kita Malaysia, kita boleh pergi ke England mudah, sebab kita negara Commonwealth, boleh pergi 6 bulan duduk sana tanpa visa, tak apa, boleh. Tak, pasal apa? Kita tanah jajahan. Orang Indonesia ramai duduk di Belanda, membuka perkampungan, hidup masyarakat. Akhirnya Islam terus berkembang di Belanda, Islam terus berkembang di England, Islam terus berkembang di Itali, Islam terus berkembang di Eropah. Melalui apa dia? Dua benda. Satu, tanah jajahan, anak jajahan dia yang hijrah. Yang kedua, melalui pelarian perang, yang akhir bentuk komuniti. Hari ini Eropah mula berkembang Islam. Kalau Allah panjang umur kita, insya-Allah kita akan melihat Islam akan menguasai semula dunia, tapi bukan dengan peperangan. Tak perlu perang, kita tak perlu hantar skat, tak perlu hantar jentera. Memadai dengan apa yang sedang berlaku di Barat, rosaknya akhlak pemuda mereka, punahnya isi keluarga mereka, hancurnya dengan dadah mereka, hancur dengan jenayah mereka. Akhir mereka tak boleh jalan keluar, mereka ambil Islam. Penjara Amerika, pihak penjara Amerika rusing. Beribu tahanan penjara ni masuk penjara, keluar lagi jahat, ya, sebab dalam penjara ni macam-macam boleh belajar. Mereka ambil padri-padri masuk bagi nasihat, tak jalan. Mereka ambil kaunselor luar,
Masuk nasihat baduan, tegur nasihat, tak jalan. Akhir mereka ambil tokoh-tokoh Islam, asalnya untuk pergi kepada orang Islam saja, baduan yang Islam. Alhamdulillah, ribuan banduan masuk Islam. Hingga mereka semayang berjemaah dalam penjara, dengar tazkirah dalam penjara. Dan yang menariknya, bila mereka dibebaskan daripada penjaraan mereka, mereka tidak lagi balik jadi penjenayah. Mereka jadi seorang Islam yang baik, akhlak yang baik, berhenti tinggal jenayah dia. Walaupun dia ketua perampok, penyambung dulu, perogol, pembunuh orang, masuk penjara sebagai seorang penjenayah, keluar penjara sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Muslim.